Sebelum kita lanjut ke dalam, saya cuma nak, sebab kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang parol dan remittance dan kuasa menteri. Setuju tak bahawa perkara itu adalah di bawah peruntukan undang-undang yang sedia ada yang kita telah rujuk, iaitu apa yang dikatakan Akta Penjara. Di mana Akta Penjara dia menyelia urusan pihak penjara. Parole board pun melibatkan salah seorang daripada pegawai penjara. Betul. Selain daripada pegawai polis dan sebagainya. So di situ ada parole, ada remittance. Tapi di sini, apa yang kita dengar setakat ni adalah baru cadangan. Betul. Cadangan yang diberikan oleh Perdana Menteri untuk mengadakan suatu undang-undang baru. Di mana bila digubal nanti, maka dia dipanggil sebagai hukuman alternatif. Nah, di sini, bila disebut hukuman alternatif, Saudara Salim dah jelaskan, dia bukan bidang kuasa penjara. Betul. Tapi dia jadi bidang kuasa siapa? Itu yang mungkin perlu dijelaskan. Tepat apa yang dirungkai oleh Tuan Hanif tadi. Ya, saya. Ini yang kita hendak bincang untuk kita membuat satu akta yang mana tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak. Baik. Ya, dan akta tersebut perlulah berdasarkan keadilan dan rule of law. Ini jelas. Cukup jelas, dan kerana itulah pihak kerajaan bila mana mereka ingin mengadakan akta tersebut perlu memanggil pemegang-pemegang taruh untuk discuss, untuk mengamati, meneliti dengan cara apa perkara akta ini akan memberikan keadilan kepada bukan saja banduan tetapi juga kepada masyarakat. Because end of the day, orang yang dilepaskan ini akan berbalik kepada masyarakat. Kita tidak tahu jati diri orang-orang yang di dalam tahanan penjara ini. Ya, Tuan? Saudara Salim, ada satu soalan menarik tapi saya tidak akan bawa sekarang sebab kami masih nak huraikan latar belakang. Sila ulang sekejap lagi ya pihak penerbit. Cuma pada masa yang sama sebelum saudara Salim teruskan dengan lebih lanjut perkara ini. Cukup menarik sebab rakyat kena faham. Pertama sekali, apa yang telah dihuraikan oleh saudara Salim tentang parole, tentang kuasa menteri, remittance adalah selepas mahkamah jatuhkan hukuman. Di mana undang-undang sedia ada sampai sekarang. Walaupun Anwar buat pengumuman pada hari Jumaat, sampai sekarang, sampai hari ini, undang-undang yang ada, mahkamah cuma boleh jatuhkan hukuman. A, penjara dalam keadaan kesalahan-kesalahan tertentu. B, denda. Dan C, sebatan atau gabungan mana-mana pihak perkara. Cuma pada tahun 2012, tak silap saya, ada juga undang-undang digubal untuk membenarkan mahkamah perintahkan dalam keadaan kes-kes kesalahan kecil untuk mengurangkan kepadatan di penjara supaya pihak-pihak yang umur tertentu dan kesalahan yang kecil diperintahkan membuat perkhidmatan awam. Seperti mencuci bilik air tempat awam atau menjaga rumah orang tua dan sebagainya. So itu baru digubal lebih kurang 10-8 tahun yang lalu, saudara Salim. Soalan saya yang nak saya bangkitkan di sini adalah, selain daripada pindaan yang dibuat untuk benarkan hukuman perkhidmatan awam, ada tak mahkamah sehingga sekarang ni mempunyai pilihan untuk menjatuhkan hukuman selain daripada penjara, denda dan sebagainya? Okey. Cukup jelas Tuan Hanif telah menjelaskan selain daripada penjara, denda, hukuman gantung dan sebagainya, community service adalah satu perkara yang telah pun kita gubal sebelum ini, telah pun dilaksanakan. Satu perkara yang saya ini pendapat peribadi saya. Kita perlu menghormati proses mahkamah. Kita perlu mengambil kira bahawa mahkamah telah memberikan sabitan kepada seseorang pesalah itu dan telah meneliti hukuman yang bakal dijatuhkan dan telah jatuhkan hukuman tersebut. Jadi, eksekutif tidak boleh diberi kuasa untuk mengubah hukuman yang bakal dijatuhkan tersebut. Bakal dilaksanakan. Benar. Jadi saya berpendapat sekarang ni kalau kita bercerita pasal lembaga parole, dia mempunyai kuasa eksekutif. Betul. Begitu juga dengan Seksyen 43. Betul. Memberi kuasa penuh kepada menteri in charge of prison. Jadi dalam keadaan ini, apabila kita bercakap dengan hukuman tahanan rumah, perkara ini perlu balik kepada mahkamah.
Baik, yang penting di sini dalam pandangan Saudara Salim, untuk mengelakkan penyalahgunaan ataupun kesilapgunaan, maka sebaiknya akta yang digubal ni betul lah dicadangkan oleh kerajaan menjadi satu hukuman alternatif di bawah bidang kuasa mahkamah. Betul. So apabila dilakukan undang-undang seperti itu, maka mahkamah boleh tentukan sekiranya elemen-elemen yang dihuraikan di bawah akta itu dipenuhi dalam mana-mana kes di hadapan Betul. mahkamah, maka dia boleh jatuhkan hukuman terus tahanan rumah. Tak perlu pun ada pergi penjara atau bagi hukuman bentuk lain. Betul. Of course, di sini Saudara Salim, kita mungkin akan huraikan tentang faktor-faktor yang perlu nanti sekejap lagi. Yep. Dan apa-apa syarat lanjut yang perlu. Tapi pokoknya di sini, maksud Saudara Salim, akta ini sebaiknya ditentukan semestinya di bawah bidang kuasa mahkamah. Betul. Sebab mahkamah lah yang menentukan konsep dan sistem keadilan. Kita perlu balik pada budi bicara mahkamah. Baik. Seperti mana ya kalau Tuan Hanif sedia maklum tentang hapusnya mandatory hukuman gantung. Bila mana kerajaan meluluskan akta mandatory hukuman gantung ini tahun lalu 2023 dihapuskan, maka mereka juga secara serentak mengusulkan untuk satu lagi akta memberi kuasa kepada Mahkamah Persekutuan untuk menentukan sama ada seseorang itu perlu digantung ataupun diberikan penjara. Budi bicaranya bergantung kepada fakta sesuatu kes. Pause sekejap ya, Saudara Salim. Saudara Salim merujuk kepada pindaan yang dibuat tahun lalu, di mana saya percaya Saudara Salim pun terlibat dalam beberapa permohonan di Mahkamah Persekutuan. Apa yang berlaku adalah apabila mahkamah ataupun apabila undang-undang diwujudkan untuk buang kemandatorian hukuman gantung, maka sebelum undang-undang itu diluluskan, ada beberapa pesalah yang pada masa wujudnya mandatory itu telah dijatuhkan hukuman gantung. Betul. So berlaku adil, pada masa itu Pejabat Peguam Negara dengan betul-betul adil telah bagi moratorium untuk tidak melaksanakan hukuman gantung sebab undang-undang mungkin dipindah. Benar. So untuk mereka inilah yang Saudara Salim merujuk, mengatakan ada undang-undang baru dibuat supaya mereka yang diberi moratorium boleh sekarang membuat permohonan. Betul. Untuk dikurangkan hukuman untuk dikaji semula. Mandatory dilepaskan jika bersesuaian. Jadi mahkamah mengambil kira. Dalam kes ini faktanya kita boleh pertimbangkan untuk bagi penjara. Betul. 30 tahun hingga 40 tahun dan sebagainya sebatan. Tetapi dalam kes ini teguh faktanya tak boleh kita melayakkan orang ni diberikan hukuman penjara. Dia perlu digantung, maintain. Jadi dalam keadaan itulah Tuan Hanif, bahawa dalam kita bercerita pasal akta tahanan rumah ni, setiap fakta perlu dikaji. Setiap jati diri banduan itu perlu dikaji. Ya, dan bila saya cakap jati diri, tengok dia ni violent ke, bagaimana dia keadaan dia dalam penjara, apa yang beliau lakukan, seteruk mana jenayah tersebut. Kita tidak boleh ada satu blanket orang kata requirement. Contohnya warga mas. Ada warga mas yang telah melakukan kesalahan teruk. Adakah beliau perlu dipertimbangkan untuk menjalani perkhidmatan tahanan rumah, hukuman tahanan rumah? Itu pandangan Saudara Salim. Yes. Umur tak relevan. Umur tak relevan. Yang relevan adalah bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan. Bagi saya tak semestinya umur tak relevan, tapi satu perkara yang perlu kita boleh kita uraikan sekejap. Boleh.